Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Abang Muaz Lia Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 16 Disember. Kerajaan negeri menerusi Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali akan bekerja rapat dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkaitan isu Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Mengulas lanjut, Datuk Sharifah Hasidah berkata pihaknya akan menyalurkan setiap informasi tentang tuntutan yang dikemukakan dengan Datuk Seri Fadilah. Datuk Sharifah Hasidah berkata tidak semua tuntutan dapat diselesaikan dalam masa 1 bulan seperti yang ditetapkan. Jelas beliau antara tuntutan yang boleh diselesaikan segera adalah melibatkan tuntutan berhubungan pemberian geran khas mengikut perkara 112D Perlembagaan Persekutuan antara Kerajaan Sarawak dengan Persekutuan. Di samping itu juga tuntutan untuk membolehkan wakil Sarawak berada dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN juga boleh diselesaikan memandangkan tuntutan itu telah dipersetujui secara prinsipal. Manakala bagi tuntutan lain seperti 35% daripada 222 kerusi parlimen untuk Sabah dan Sarawak pula dilihat sukar untuk diselesaikan dalam jangka masa 1 bulan memandangkan ia melibatkan pindaan kepada perlembagaan. Justru Datuk Sharifah Hasidah berharap tuntutan boleh diselesaikan dalam masa terdekat agar dapat dilaksanakan segera. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan persidangan usahawan wanita Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak di Kuching. Sementara itu, terdahulu dalam ucapan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali mahu usahawan wanita di negeri ini terus bangkit. Beliau mahu usahawan wanita mencari jalan untuk meneruskan perniagaan yang menjadi sumber rezeki utama mereka. Ke arah itu, Datuk Sharifah Hasidah memberitahu kerajaan negeri di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 turut menyantuni golongan usahawan. Ujarnya strategi menyeluruh dengan tujuan utama menjaga kesejahteraan sosial rakyat. Oleh yang demikian, beliau tidak mahu usahawan wanita berputus asa, malah menjadikan tragedi itu satu iktibar dan pembakar semangat untuk terus memajukan diri dan perniagaan. Beliau berucap demikian pada perasmian persidangan usahawan wanita Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak DUBS di Wanita di Kuching. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM15,000 kepada di Wanita bagi penganjuran program keusahawanan. Lebih banyak rangkaian jalan raya dijangka dibangunkan di seluruh Sarawak, terutamanya di laluan jalan pesisir. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Insinyur Aidil Lairiwu, perancangan ini adalah bagi menambah keperluan termasuk pengguna dari Semerahan ke Sibu. Second Rang Road. Second Rang Road is daripada Semerahan sampai ke bahagian Sibu. Sampai ke bahagian Sibu yang akan dibangunkan oleh kerajaan Sarawak kita lah. Dan sudah tentu apabila dia siap nanti, dia dapat membagikan sedikit sebanyak trafik. Insinyur Aidil turut menasihati pengguna jalan raya terutamanya motosikal di kawasan luar bandar untuk memastikan ciri-ciri keselamatan kenderaan dalam keadaan baik termasuk lampu hadapan dan belakang. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan kempen keselamatan jalan raya bahagian Semerahan di Gerai Penjajah Semerak di Sadong Jaya. Kempen tersebut melibatkan pelbagai agensi, antaranya Jabatan Pengangkutan Jalan, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kerja Raya sebagai salah satu kempen kesedaran keselamatan jalan raya bersempena musim perayaan dan cuti sekolah. Statistik daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Semunjan merekodkan sejumlah 131 kemalangan berlaku pada tahun lepas dengan 7 daripadanya maut dan 8 parah. Manakala Januari hingga September tahun ini, 115 kemalangan direkodkan dengan 6 maut, 3 parah yang mana 67 kes melibatkan kereta. Gabungan Parti Sarawak memberi jaminan akan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usul undi percaya di Dewan Rakyat Isnin depan. Setiausaha Agung Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata,
Ia penting bagi memastikan kerajaan perpaduan yang dibentuk berfungsi dengan efektif. Supaya parti-parti yang bersama dalam kerajaan persefahaman yang dipanggil kerajaan perpaduan ini, supaya kesemua parti ini bersatu dalam kita membentuk satu kerajaan yang memberi kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau sebelum itu menghadiri mesyuarat khas bagi memperhalusi draft kerajaan perpaduan yang dimajukan kepada Presiden GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Ibu Pejabat PBB di Petrajaya Kuching. Draft yang dimajukan itu turut mengambil kira kepentingan Sarawak dalam mendapatkan kembali hak-hak Sarawak yang terhakis dalam Perjanjian Malaysia 1963 terjamin. Perjanjian persefahaman dalam membentuk kerajaan perpaduan itu akan ditandatangani di Kuala Lumpur hari ini melibatkan ketua-ketua parti yang menyokong kerajaan itu. Turut hadir pada mesyuarat khas itu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak menggalakkan orang ramai yang berhasrat memohon pembaharuan pasport supaya berbuat demikian melalui secara dalam talian, iaitu di My Online Passport. Pengarah Imigresen Negeri Datuk Ken Leben memaklumkan bahawa langkah tersebut digalakkan kerana ia dapat mengurangkan kesesakan di kaunter imigresen sekaligus memberi keselesaan dan menjimatkan tempoh masa menunggu kepada pemohon. Menerusi kenyataan, Datuk Ken mengatakan bagi mereka yang tidak mempunyai keperluan mendesak atau kecemasan adalah diminta untuk menangguhkan urusan permohonan pasport dan dinasihati memohon di luar waktu puncak di Pejabat-Pejabat Pusat Transformasi Bandar UTC setempat. Jabatan tersebut juga mengambil inisiatif untuk melanjutkan masa operasi di beberapa pejabat pengeluar pasport. Ini melibatkan UTC Miri yang beroperasi pukul 7 pagi hingga 9 malam bermula Rabu lalu hingga 23 hari bulan ini. Manakala pejabat imigresen bahagian Bintulu yang beroperasi pukul 8 pagi hingga 7 malam pada tempoh yang sama. Pejabat imigresen bahagian Limbang pula telah beroperasi pukul 8 pagi hingga 9 malam sejak 5 Disember lepas hingga Isnin depan. Disambut bersama-sama dengan masyarakat-masyarakat yang lain yang ada di negeri Sarawak. Kalau kita lihat persembahan jualan yang terdapat dalam tempat ini, dan ini menunjukkan kesefahaman, toleransi di antara masyarakat yang tinggal dalam negeri Sarawak. Seramai 459 orang telah ditahan kerana terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah di sekitar Kuching bagi tempoh 3 bulan iaitu sejak September hingga November lalu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah memaklumkan tangkapan itu melibatkan individu berumur lingkungan 17 hingga 58 tahun. Menerusi kenyataan, ACP Ashmon memberitahu tangkapan dilakukan oleh pasukan operasi bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Kuching itu melibatkan 424 kes. Ia melibatkan rampasan dadah jenis syabu sebanyak 827.29 gram, ketamin 1012.81 gram, ganja 8.16 gram, pil ekstasi 11 biji, pil eramin 610 biji dan pil nospen 814 biji dengan nilai rampasan kira-kira lebih RM194,000. Daripada bilangan tersebut, 5 kes di bawah Seksyen 39B, 2 kes Seksyen 39A-2, 8 kes Seksyen 39A-1, 54 kes Seksyen 12-2, 1 kes Seksyen 6. Sementara itu, 349 kes Seksyen 15-1-A
Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan 30 kes Seksyen Akta Racun 1952. Sepanjang tempoh itu, 10 kes di bawah Seksyen 39C ADB 1952 berjaya dituduh. Seorang wanita cedera parah setelah terlibat dalam kemalangan jalan raya di kawasan Tanjung Sekerang, Jalan Seri Aman Betung semalam. Kemalangan melibatkan 2 buah kenderaan pacuan 4 roda yang dipandu bapa mangsa. Kedua-dua mereka dikatakan dalam perjalanan dari arah Sarike ke Kuching, manakala sebuah lagi kenderaan terlibat ialah dinaiki 3 kaki tangan Jabatan Kesihatan bersama seorang pemandu yang dalam perjalanan dari Kuching menuju Kapit. Mangsa yang cedera parah tersepit di tempat duduk hadapan dan telah dikeluarkan oleh pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Betong. Sementara bapa mangsa dan 3 kaki tangan Jabatan Kesihatan terlibat mengalami cedera ringan. Sarawak Energy Berhad (SEB) akan memulakan pelepasan air terkawal bermusim dari takungan loji hidroelektrik HEP Bakun selama 5 minggu bermula Isnin depan. Dalam kenyataannya, SEB memaklumkan prosedur itu adalah sebahagian daripada amalan pengurusan piawaian pengendali kuasa hidro untuk mengawal paras air huluan dan mengekalkan takungan pada paras selamat. Amalan tersebut telah dilaksanakan sejak HEP Bakun ditauliahkan pada tahun 2011 dan merupakan amalan biasa bagi pengendali kuasa hidro di seluruh dunia. SEB menambah, komuniti yang berkenaan akan dimaklumkan tentang operasi berkenaan sekurang-kurangnya 2 hari lebih awal daripada pelepasan yang dijadualkan. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 16 Disember. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Sehingga berjumpa lagi. Salam perpaduan. Assalamualaikum.